So dia nak cerita, kawan-kawan aku ramai dah mati, aku hidup lagi. Khabab hidup lagi. Kemudian aku kaya pula tu. Tengok makan sedap, family ramai, faham? Happy. Aku takut Allah dah balas dekat dunia, akhirat tak ada apa-apa dah. Khabab sendiri takut Allah dah balas kat dunia, sebab dah enjoy sangat dah. Susah dia dianggap macam ni, senang dia macam ni. Dia anggap susah dia ada, teruk. Tapi senang aku dah banyak sangat, dah macam tenggelam dah susah. Seolah-olah apa yang Nabi cakap tu betul kan? Kau tak sabar, like one day kau sendiri akan anggap yang kau kena ni sikit. Sekarang hadis tu jadi lagi logik kan? Kemudian Khabab dia kata, waktu dia beli kain kapan untuk diri dia, diorang biasa akan suka siapkan waktu dia sakit-sakit. Kain kapan akan dibawa, dia pegang kain tu, dia nangis lagi sekali. Diorang tanya kenapa. Kata, aku ingat lagi waktu Hamzah dalam perang Uhud. Ada kain yang dibawa untuk Hamzah. Sebab Hamzah kan kena potong hidung, telinga, korek mata, potong lidah, potong kemaluan. Tahu tak? Tahu tak diorang perempuan-perempuan kufar masa tu, dia akan potong semua telinga, Hindun and the gang potong telinga semua tu, dia akan buat rantai tau. Sebab dia marah ni, marah, nak tunjuk marah dia, sebab nak balas dendam Uhud kan. Sorry, untuk Badar tahun lepas tu. So dia akan pakai gelang dan dia akan nyanyi-nyanyi. Ni jahiliah punya happy lah. Kemudian dia akan buka dan letak kat pokok, tinggal Hamzah kat situ. So siapa yang tengok Hamzah berdarahnya teruk, dah macam rupanya teruk lah kan, orang dah potong-potong, maka Nabi akan minta kain lah tutup. Sebab tu kita nak tutup Hamzah ni. So bila dia tutup kepalanya, kaki nampak, tak cukup kain. Orang susah masa tu, orang Madinah susah. Tarik ke tutup kaki, kepala, muka nampak. Nabi kata tutup muka lah, lebih penting kan. Sebab muka yang nampak lebih mengerikan kan, aib kan. Tutup muka, kakinya nampak. Nabi kata letaklah daun-daun ataupun rumput-rumput. Khabab ingat lagi cerita ni after many years. Dia kata, aku ingat lagi, kain pun tak cukup. Look at my kain kapan. Kain kapan pun macam mahal lah, sebab dia ada duit kan. Dan dia akan nangis dan dia akan mati, radhiyallahu anhu. So perasan tak, kalau kita baca hadis sahaja, kita mungkin ada doubts, kita mungkin tak faham. But when the whole story siap, Khabab sendiri akan cakap, memang betul aku tak sabar. Sebab yang aku kena tu sikit, aku akan enjoy sangat banyak. Gitulah. Faham ke cerita dia? Boleh Wallahu a'lam. Tu cerita Khabab ibn Arad. Ada tu konsep, kama tudinu tudan, kama tadinu tudan. Okay. Maknanya macam mana kau buat, kau kena balik. Tahu tak bahawa ada banyak balasan dekat dunia siap-siap? Macam mana kau kenakan orang, kau akan kena balik tau. Kalau you bully orang, orang akan bully you balik satu hari. Mungkin bukan orang yang sama. Kat asrama dulu you bully orang kan, nanti you dah besar, you ada anak, anak you akan kena bully kat asrama. Nanti you akan terfikir, ini mungkin sebab salah aku dulu lah ni, sebab tu Allah nak bagi aku susah hati lah ni, sebab dulu aku banyak susahkan hati mak orang lain. Memang ada balasan dalam dunia sebenarnya. Ada orang yang dibalas di dunia. Ummu Anmar ialah orang yang dibalas di dunia. Apa dia buat tau? Nanti dia akan sakit. Bila dia sakit, jumpalah bomo, doktor semua. Dia dah cuba macam-macam ubat. Sakit apa? Sakit kepala. Dah cuba ubat macam-macam, Ummu Anmar yang bos dia kan. Semua ubat tak jadi. Akhirnya dia kata apa? Kita guna style lama lah, style traditional. Guna besi panas. Nampak tak? Dia buat orang kan, sekarang dia kena. Diorang akan guna besi panas dekat badan dia, lepas tu akan kena kepala dia. Punya banyaknya kena besi panas, dia akan mati dalam keadaan badan dia penuh dengan besi panas. Sebagai traditional punya cara ni, kononnya kalau badan kena panas apa, kuman tu mati ke apa, tak tahulah. Tapi itulah pemahaman orang dulu, perubatan dengan besi panas. Maka macam mana dia buat orang, dia akan kena balik lah, sesuai dengan doa Nabi lah. Semoga Allah balas dia tu kan. Okay, settle. Hari ni macam slow sikit macam nak tidur je. Oh, salahkan sejuk lah tu. Okay, boleh tu. Ada perkara yang saya rasa saya tak nak cerita. Okay, sebab dia ulangan tema yang sama lah. At least kan, antara benda yang saya nak cakap ialah, mereka suka kata Nabi ni ahli sihir, dan mereka kata Quran itu sihir tau. Quran tu mandrem lah.
You tahu kenapa? Diorang akan cakap tutup telinga tau. Kalau kau lalu kat Muhammad, dia semayang ke apa, tutup telinga, jangan dengar. Tahu kenapa? Dia macam sihir. Bila you dengar, dia nak masuk Islam. Orang Arab anggap yang dia baca tu sihir. Ataupun orang bos-bos dia tipulah orang bawah dia, kata tu sihir, jangan dengar. So dia akan tutup telinga. Maknanya hati tu akan bergetar tau dengan ayat Quran. Tapi sedihnya kita kan, Quran ada ke tak ada efek kat kita kan. Semoga Allah bagilah efek itu bang. Semoga Allah bagilah efek sihir tu kat Quran tu dalam hati-hati kita, betul tak? Berubah kita dengar, berubah. Dengar tu insaf, dengar tu kan. Sebab apa tahu? Antaranya ya, bergementar, yes. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat Quran, bergetar, bertambah iman mereka. Bertambah iman. Semoga Allah bagilah itu. Saya nak pendekkan cerita itu je lah. Okay, next. Okay, mukjizat. Saya nak tanya, orang kita suka magic, true or false? Best tak kalau kita kata Dr. Jeffrey ni, Ustaz Jeffrey ni, jangan main-main tau. Dia macam wali ni. Sebab dia, kami pernah jumpa, ada orang pergi umrah, nampak dia kat sana, telefon lah IDT. Doktor tengah bagi ceramah kat IDT. Wow, boleh berada di dua tempat dalam satu masa. Orang Melayu suka benda ni. Kalau you boleh cerita, jangan main-main tau ustaz ni, dia boleh berjalan atas air. Jangan main-main, dia jenis tak payah makan 50 hari tak makan langsung, hidup lagi. Kalau diorang suka cerita macam ni, you know what, kuliah kita akan penuh. Kalau cerita saya tu benda-benda magic macam tu. Let me tell you about something. Bila kita cakap kat diorang, apalah yang sibuk sangat cari magic, karamah. You know karamah ni? Jangan main dia karamah ni. Saya nak tanya, Nabi ni hidup penuh dengan karamah ke? Nabi sentiasa ke macam, hey masuklah Islam? Tak nak. Masuk. Tak nak. Okay, tengok turun balik. Macam mana? Kau boleh buat? Tak boleh masuk Islam? Tak. Mukjizat tak terjadi waktu Nabi nak, tapi waktu Allah nak. Nabi bukan kata apa lagi nak tengok korang tangan air nak. Bukan. Tak ada. Nabi kena apply. Tapi kalau Allah nak bagi hari itu, dia akan jadi. Nabi bukan kata, ya Allah tolonglah makanan tengah tak cukup, buatlah macam hari tu macam kat rumah Jabir tu, buat balik hari ni. Tak boleh. Nabi tak boleh plan benda ni. Jadi, tak jadi. Nak ceritanya, magic pada Nabi ialah atas Allah punya plan. Nombor satu. Nombor dua, Nabi tak banyak magic. Magic utama Nabi ialah Al-Quran. Kan kita kata mukjizat paling mahal Nabi ialah Al-Quran. Bukan mukjizat lari macam mana, boleh lompat atas bukit Uhud, terbang macam burung. No. Jangan salah faham. Ada mukjizat. And guess what? Magic oleh Nabi, biasanya orang tak masuk Islam. Bila Nabi perform some magic, kalau saya boleh guna perkataan tu lah supaya senang bila Nabi buat mukjizat, orang beriman bertambah iman, yang kufur bertambah kufur. Jarang-jarang bila Nabi tunjuk mukjizat masuk Islam. Ramai-ramai tak ada. Ada kes-kes 1, 2, 5, 6, 7 mungkin. Tapi secara umum mukjizat Nabi hanya buat apa? Buat garis tu lebih clear. Ini geng kufur, ini geng beriman. Betul tak? Nabi pergi Isra' Mi'raj, berapa orang yang masuk Islam? Walaupun Nabi boleh buktikan yang dia memang pergi. Dia orang cakap betul kau pergi. Tahu akhirnya Abu Jahal cakap apa? Ini sihir katanya. Tapi orang beriman makin beriman. Abu Bakar, Nabi pergi. Okey, aku beriman. Nampak tak? So magic sebenarnya tak membantu orang masuk Islam secara umum. Ada Dalailun Nubuwah oleh Baihaqi. Banyak Nabi punya magic, banyak. Nak ceritanya, bila Nabi perform that mujizat-mujizat, orang beriman bertambah iman. Orang yang tak beriman, adalah 5 kes, paling terror 10 kes lah yang masuk Islam. Itu pun seorang dua lah yang masuk. Bukan macam 10,000 orang, 5,000 orang masuk Islam.
Apa mukjizat Nabi yang ramai orang masuk Islam juga agak-agak? Bulan terbelah, siapa masuk Islam? Tak ada. Diorang kata ni sihir. Lagi apa? Apa sihir? Apa magic Nabi? Fatu Mekah memang ramai. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja idza jaa nasrullahi wal fath, kan? Orang masuk Islam sebab magic ke? Tak, Nabi dah menang negara dia. Dia tak ada pilihan. You nak duduk sini, you kena Islam. Tak nak, tak apa, pergi cari negara lain. Secara umum lah. Akhirnya Nabi bagi diorang 2 bulan nak fikir. Akhirnya semua masuk Islam. Yang tak nak kena lari, larilah, pergi mana-mana lah. Faham Sekali ni adalah satu orang. Beberapa orang Quraisy lah borak-borak dengan Nabi. Dia kata apa? Nabi macam ni Muhammad senang lah macam ni. Bukit Safa tu, kata wah, Safa ke Bukit Uhud hujung bawah sekali. Bawah sekali dalam muka surat korang tu. Cabar Nabi tunjuk mukjizat, betul tak? Cabar Nabi tunjuk mukjizat dia. Di bawah tajuk cara gagalkan dakwah. Bukit Safa jadi emas So sebahagian dia orang kata macam ni lah, Muhammad, ni Bukit Safa ni kan kau utusan Tuhan kan. Bukit Safa jadi emas, kami masuk Islam. Bukit tu jadi emas, bukan sikit. Emas kalau ada 1 kilo pun dah mahal kan. Bukit tu jadi gila. So Nabi innocently. Hadis ni diriwayatkan oleh Nasa'i dan Ahmad, okey? Tulis je kat tepi tu kalau kau nak check balik. Sunan Nasa'i ada kisah ni. Nabi innocent, faham tak? Sebab Nabi satu je dia nak, masuklah Islam. Sebab korang tengah menuju neraka lah. Jomlah join aku masuk syurga, betul tak? So apa saja cara kalau aku boleh buat untuk kau masuk Islam, aku akan buat. Kalaulah aku pegang tangan cium kau akan masuk Islam, aku akan buat. Faham tak? Nabi kita boleh faham dah. Itu psikologi Nabi. Janji kau masuk Islam, tak kisahlah apa cara. So dia orang kata Bukit Safa bagi jadi emas lah, kita tengok macam mana kita masuk Islam. Nabi apply tu kat Allah. Ya Allah, jadikan Bukit Safa ni emas sebab dia orang nak masuk Islam ni. Innocent kan Nabi? Jibril akan turun. Dia cakap doa kau sampai dah. Allah kata boleh Safa jadi emas. Tapi once dah jadi emas, kalau dia tak beriman juga, dia tak ada chance lah. Orang Quraisy Allah tak nak bagi chance dah. Maknanya dah jadi macam kaum Nabi Lut lah. Dah kalau mukjizat power macam tu pun kau tak masuk Islam juga, dah tak ada chance dah. Nabi cakap apa tahu? Tak apalah, tak payahlah, aku akan terus dakwah lah, usahalah. Sebab ini last chance tau. Kalau jadi emas tak jadi apa-apa, Nabi kena back off dah, tak boleh buat apa dah. Allah punya bencana akan dah turun untuk atas diorang. Nabi kata tak nak. Nabi pun tak confident diorang akan masuk Islam kalau dia jadi emas. Sebab Nabi dah tengok macam-macam dah selama ni. Tak mudah sebenarnya. Salah seorang daripada sepupu Nabi cakap apa? Kalau kau betul Nabi, aku nak tengok kau naik atas langit, ambil buku yang kau cakap Quran tu kan, bawa buku dari langit, dari Tuhan kau. Bila turun, aku nak kau accompanied by 4 malaikat pula tu. Jahat betul. Syarat dia panjang. Aku nak kau turun dengan 4 malaikat, baru aku beriman. Kemudian cakap apa tau? Tapi kalau kau buat itu pun aku tak beriman juga. Dia mengaku. Dia cover balik. Tapi sebenarnya kalau kau buat aku tak beriman juga. Nampak tak punya teruknya dia orang ni punya kekufuran. So magic tak membantu sebenarnya. Dia cuma meyakinkan orang yang dah yakin, menjauhkan orang yang tak mau beriman. Boleh Sebab kadang-kadang kita akan fikir, kenapa Nabi tak bagi je mukjizat macam left and right kan? Masuklah Islam, tak nak masuk Islam, masuk Islam. Jadi katak. Nak masuk Islam tak? Jadi manusia balik. Macam mana? Masuk Islam. Kan macam tak ada pilihan. Power Nabi kan. Jadi katak ni. Tak. It doesn't work that way. Tak, dia tak macam tu lah. So you know what? Kita elakkan diri dia mencari keramat orang lah. Pergi Datuk Keramat, Jalan Datuk Keramat sudah. Cukup. You know why saya cakap benda ni? Betul tak rampant dalam kalangan orang Islam? Sibuk pasal jangan main dia wali, jangan main itu, jangan main dia ni kan. Itu bukan fokus dalam Islam lah. Itu saya nak ajar lah. Bukan fokus dalam ajaran kita. Next. Pernah sekali diorang cuba kompromi. Nabi, satu hari kita sembah you Tuhan Allah, kan? Allah yang kau cakap satu saja tu kan? Kita setujulah tu.
Tapi satu lagi hari, ataupun satu lagi tahun, ataupun satu lagi minggu, kita sembah Al-Lata dan Uzza dan Hubal. Boleh? Kompromi. Sebab ada ramai sangat masuk Islam, dia tak tahu nak buat apa dah. Compromise lah. Tak mau gaduh lah. Kan? Satu hari engkau, satu hari aku. Nak. Masa itulah turunnya ayat Qul ya ayyuhal kafirun. First time Allah panggil kafir. Nampak sangat kau tak reti tu tak? Selama ni Nabi ajar, gaya macam kau macam boleh reti kan? Tapi today kau memang tak reti lah. Orang kafir maknanya orang yang sengaja menutup. Kafir, kafara maknanya menutup. Pernah lihat tak kafarah? Kafarah untuk dosa yang kita buat, kesilapan. Yes, apakah kafarahnya? Maknanya apakah penutupnya? You dah buat salah, apa penutupnya? Dan petani dipanggil kufar. Dia perkataan yang neutral, faham tak? Kafir ni asalnya perkataan neutral. Apa maksud kufar ataupun kafir? Orang yang korek tanah, tutup. Kan? Korek tanah, letak biji benih, kambus, kan dia tutup. Maka dia akan tumbuh kan? Maka petani dipanggil kafir ataupun kufar. Dalam Quran pun Allah panggil wa a'jabal kufar. Cuba search a'jabal kufar, surah apa nanti saya tak ingat. You akan dapatlah bahawa Allah pun cakap petani tu akan takjub. Allah kata kufar tu petani. Kan kita faham kafir-kafir ni maknanya orang jahat, tak beriman. Tapi root word dia ialah tutup sebenarnya. Apa maksud tutup? You have something you cover. Maknanya iman dah ada. Faham tak? Logiknya memanglah Tuhan satu, tapi tak apa, nanti bisnes jadi kacau pula. Itu kafir. Sebab tu dekat IDT kita panggil, kita ajar, jangan duk kafirkan orang lah. Jangan kata orang kafir. Cukup kita kata non-Muslim sudahlah, ataupun not yet Muslim lah. Sebab kita tak tahu siapa yang sudah sampai dan siapa yang belum sampai. Makcik-makcik tua yang tak tahu cakap bahasa Melayu, katakan dia orang India, duduk kampung hujung, memang tak campur orang, umur dia 80 dah. Satu benda dia tahu pasal Islam, apa? Pukul 6 pagi suka jerit kuat-kuat, Allahu Akbar, yang volume maksimum tu. Yang surau tu yang volume maksimum kat ujung kampung tu, tapi yang semayang 2 orang tu. Volume dia macam Kaabah, macam Masjidil Haram. Semayang asyik-asyik 2 orang, kadang-kadang seorang aja. Makcik tu bersyukur kalau tak ada orang semayang, sebab tak adalah menjerit kuat-kuat sangat. Sebab cucu dia asyik-asyik terbangun. Sebab orang Islam ingat kalau lagi kuat lagi bagui. Dia ingatlah, tak, kalau dia mengganggu orang tak bagui, orang benci dengan kita. Dia kena cukup untuk orang Islam dengar, ya? You know masuk-masuk dah lah. Bukan nak wah. Sebab Nabi tak pernah jerit kat orang, La ilaha illallah kat telinga orang, nak bagi masuk dalam hati ni. Cakap kat jauh kan tak dengar. Astaghfirullah. So, makcik yang hujung kampung tu tahu satu je pasal Islam. Jelah, yang menjerit tu lah. Saya nak tanya, best ke masuk Islam? Faham ke makcik tu pasal Islam? Kalau dia mati nanti agak-agak dia ada hujah tak dengan Allah? Saya katakan dia ada hujah. Tak sampai kat dia. Ada orang cakap TV ada. Yelah, TV dia tengok channel apa? 211 203 itu Tamil kot gitulah, kalau tak silap saya lah. So itulah ceritanya, faham tak? Jadi logik tak kita panggil makcik tu kafir tu? Tak. Kalau kita kata dari segi istilah tak sesuai lah, dia panggil kafir. Kita boleh katakan non-Muslim lah, tidak Islam lah. Tapi kita bukan nak gaduh pasal istilah, just nak bagi contoh supaya kita faham lah lebih kurang. Okay. Siksaan sangat teruk. Saya dah cerita pasal Bilal sikit, saya dah cerita pasal Khabbab bin Arat. Next, Yasir Sumayyah kita dah cerita. Nabi ada kena seksa sikit tak? Nabi ada kena juga, tapi taklah macam hamba yang kena seksa. Pergi pada tentangan Quraisy berterusan. Al-Arkam ibnu Abi Al-Arkam. Okay. Sister tanya, Ammar ibnu Yasir bukankah dia kata dia masuk kafir balik? Ammar ibnu Yasir, dia sebenarnya dia tengok mak dia kena bunuh macam tu, bapak kena bunuh, adik dia pun kena bunuh. Ammar ibnu Yasir, masa dia orang paksa dia, macam mana kau? Masih dengan agama baru ke ataupun nak balik agama kita balik? Dia cakap aku balik agama kita lah.
Dia tak Islam, tapi dia kata aku beriman kepada Al-Lata dan Uzza gitulah. Aku tak beriman dengan Muhammad lagi lah. Kemudian orang lepaskan dia. Main dia orang tak seksa dia lah, tak pukul dia. Lepas dia orang seksa dia, baru dia cakap lah Tapi bila dia cakap, terlepas. Dia akan pergi kat Nabi SAW, dia akan mengaku kat Nabi, kata aku dah silap kata. Sebab orang Arab kan kalau cakap dia mean it. Ingat tak cerita semalam? Orang Arab dia cakap dia mean it. Kata Nabi, aku dah silap dah. Nabi kata apa? Aku dah cakap benda-benda kufur lah. Kafir kan? Kafir ke aku? Nabi tanya dia, apa yang kau cakap itu? Nabi kata, tak apa. Nabi tanya dia, benda tu masuk hati kau ke kat mulut je? Cakap mulut je lah, hati aku masih tetap dengan Islam. Nabi kata, kalau geng yang nak seksa kau ni datang balik, kau cakap benda yang sama, lepaskan diri kau, tak apa. Daripada sini ada satu hukum. Hukum dia ialah kita boleh mengambil rukhsah. Dia ada dua pilihan tau dalam berhadapan dengan masalah. Mengambil rukhsah ataupun mengambil azimah. Azim maksudnya azim, the strength. Tapi rukhsah kemudahan. So kalau orang cekik kita dan letak pisau kat leher kita, tanya kat kita, keluar dari Islam? Keluar dari Islam sekarang? Cakap bahawa Nabi Isa itu anak Tuhan, contohlah. Kan itu benda kufur. Cakap Nabi Isa itu anak Tuhan. Kita ada dua pilihan. Pilihan pertama yang lebih baik, no, Nabi Isa itu Nabi, dan kita mungkin kena sembelih, mati, kita syahid. Ada pilihan kedua, Nabi Isa itu anak Tuhan, halal, lepaskan diri, tak apa. So kita ada dua pilihan. Cuma ulama sepakatlah pilihan pertama lebih utama. Just for you to understand, daripada geng-geng yang kena seksa ni, orang yang mengambil azimah boleh jadi hanya Bilal lah, dan mungkin Yasir dan Sumayyah. Yang famous Bilal lah. Sebab dia kena seksa macam mana pun, ahadun ahad, ahadun ahad, sikit pun tak lepas. Tapi orang lain yang kena seksa, bila kena pukul terus sangat, tak bagi air, tak bagi makan, bila ada semut lalu depan dia, orang ni nak bully dia kan, pijak dia kan, dan tanya dia, ni semut ni Tuhan kau kan? Dia kata ya. Banyak, bagilah apa sajalah, aku kan cakap ya lah. Al-Lata Tuhan kau? Ya. Uzza Tuhan kau kan? Ya katanya. Dia akan bagi dia air sikit. Orang macam ni semua mengambil rukhsah, okey. Tapi Bilal kata no, aku takkan tunduk kepada mereka. In fact, orang tanya Bilal, why you say ahadun ahad? Kan famous, maknanya tunggal Allah tu tunggal. Tahu Bilal cakap apa? Aku sebenarnya cakap macam-macam. Tapi bila aku cakap Allahu ahad tu, Allah sahaja maksudnya. Allah tu tunggal, dia je, tak ada yang korang ada. Allah ada, tapi ada Uzza, ada Lat. Diorang orang Arab, dia percaya pada Allah, faham tak? Tapi percaya pada Allah dan lah, itu isu dia. Bukan Allahu ahad, Allah dan, itu problem dia, syirik. Tapi Bilal kata, when I say Allahu ahad ataupun ahadun ahad, Umayyah jadi lagi marah. Sebab tu aku guna perkataan tu. Maknanya dia nak bagi lagi marah kau tak suka ni aku nak bagi kau musuh Allah katanya. Lagi kau marah, lagi aku happy. Jadi bila akan kena lagi teruk, tak apa katanya. Sebab badan aku ni tak ada harga, iman tu mahal katanya. Sebab memang tau, ahli sejarah kata, sebab Bilal menganggap badan dia tak ada harga. Once dia dapat la ilaha illallah, ini semua tak ada apa dah. Allah aja, Allah dan Rasul ajalah yang ada kat hati dia. Subhanallah, Allahu Akbar. So good settle. Korang pernah dengar tak geng Al-Arkam? Okay. Arkam, kumpulan Al-Arkam. Diorang ambil nama sempena apa tahu? Al-Arkam Ibnu Abi Al-Arkam. Nama betul dia ialah, dia tak famous lah nama betul dia ialah Abdul Manaf sebenarnya. Sebenarnya Al-Arkam Ibnu Abi Al-Arkam seorang Badri. Dia pergi perang Badar, dan dia juga lawan dalam perang Uhud. Bismillah. Apa famousnya Al-Arkam ni? Korang pernah dengar Darul Arkam? Darul Arkam Malaysia ke Darul Arkam sejarah? Malaysia kat, sistem Malaysia kat Malaysia you know lah kan definitely. I think budak-budak ni tak tahu. Not that time. You're 24, 23. Dia ada dulu, dia satu kumpulan Al-Arkam. Sekarang namanya Ikhwan Global. Global Ikhwan. Kan diorang macam Islamik sikit gitu kan. Ada?
Ada. Ada. Dia ada perkampungan dia orang, dia ada bisnes dia orang masing-masing kan. Dan kalau any one of you termasuk dalam golongan ni, no problem lah. I'm just telling you kan. It's just sejarah lah. Betul. Al-Arqam pernah diharamkan kerana dia orang kata ada masalah akidah dan sebagainya lah ceritanya lah. So nak ceritanya, nama Al-Arqam is coming from the sejarah sebenarnya. This man namanya Al-Arqam, dia budak muda, umur 17 je. Dan dia dari Bani Makhzum, Bani yang sangat kuat gaduh dengan Nabi sebenarnya. Siapa dari Bani Makhzum? Abu Jahal. Nabi akan jadikan rumah si Bani Makhzum ni patutnya musuh lah. Kan orang dulu tak faham apa-apa cerita kawan baik dengan bangsa lain ni, betul tak? Kalau kau Bani Quraisy, kau geng dengan Quraisy je lah kan? Yang lain tu kawan-kawan hai bye-bye lah. Tapi diorang tak faham asal boleh rapat semacam. Jadi Nabi jadikan rumah ni patutnya musuh ni. Dan dia pun secret Muslim kalau you nak tahu. Jadikan rumah dia madrasah. Jadi kita boleh katakan madrasah pertama dalam Islam ialah Al-Arqam. Bagi siapa yang suka detail lah, orang bila kita cakap pasal sahabat-sahabat Nabi, soalan dia macam ni, adakah dia Islam sebelum Al-Arqam ataupun selepas Al-Arqam? Sebelum adanya madrasah Al-Arqam ataupun selepas. Sebab kalau sebelum, dia lagi mahal lah iman dia. Kalau lepas, makin ramai akan masuk Islam. Dia tak faham kan Just nak faham status lah. Sahabat Nabi yang awal ataupun yang kemudian. Tapi semuanya power lah sebenarnya kan. Nak cerita, nak bezakan je lah. So, itu just nak at least for you to know lah. Ini berlaku tahun 4 Hijrah. Setelah dalam nak dekat 5 Hijrah, Nabi akan benarkan ataupun suruh dalam 17 orang ke 15 orang, korang pergilah ke Habasyah. Kat sini korang akan tak boleh nak mengamalkan agama elok-elok kan. Kena seksa, kena tengok seksaan dan sebagainya. So hijrah Habasyah, siapa tak tahu dulu? Siapa first time dengar kita hijrah ke Ethiopia dulu? First time ke? Pernah dengar Kita memang hijrah ke Ethiopia. Ethiopia tu negara Islam ke Kristian? Nabi bagi kita hijrah ke negara Kristian. Tahu Nabi cakap apa? Kerana pemimpinnya baik. Najasyi masih Kristian tau waktu Nabi puji dia. Dan dia tahu tak dia Kristian yang sesat? Ya? Kan? Dia cakap kan? Dia Kristian yang, tapi still Nabi kata sebab dia baik, kau pergi duduk dengan dia. Dan betul pun, Najasyi jaga dia orang baik-baik. Dan tahu tak lepas tu Najasyi akan masuk Islam? Okay, that you know lah. Saya ada banyak cerita. Saya nampak hari ni korang semua macam letih, macam lebih sikit lah. Ke saya yang letih? Pasal hijrah yang pertama ni lah. Masa ni Umar dah Islam ke belum? Belum. Hamzah pun belum Islam. Ni cerita dia. Umar ni orang takut dengan dia tahu kan. Umar ni tinggi, suara dia garau, muka dia bengis. Dia pernah menyebabkan keguguran dengan pandangan mata sahaja. Ada tu perempuan pernah ikut dia dari belakang. Dia tengah jalan kat jalan raya. Satu perempuan tengah mengandung, mungkin awal mengandung Umar pandanglah. Kan kita jalan-jalan, kita terpandang kiri kanan. Umar terpandang dia. Dia ternampak Umar dia jatuh dan dia gugur. Terkejut dia dengan pandangan aja Umar. Kesian kan dia kan. Sampai ulama' kena ulama' zaman tu lah, masa tu dah Islam dah ni. Dia orang bincang, Umar kena bayar tak? Kan menyebabkan kematian. Tak sengaja lah, tapi menyebabkan kematian. Macam accident lah. Dia orang buat kesimpulan tak lah. Sebab Umar tengok je. Tak kan tengok pun kena bayar 50 ekor unta, kata tak? Tak adil lah. So dia kata tak salah. Bukan salah Umar, perempuan tu yang tak ada tahan. Umar diberitakan bahawa dia pernah orang gunting rambut dia. Kita tengah duduk gunting rambut kan, diam kan. Lepas tu sekali tu Umar buka mulut, tak tanya apa khabar ke apa tak. Orang tu terkejut dengan suara dia apa tak. Dia akan jatuh, pingsan. Jatuh lah, jatuh. Pingsan tak pasti, tapi dia jatuh. So kita boleh bayangkan Umar, Allahu Akbar, susah nak cakap lah. Macam mana isteri dia hidup dengan dia?
Very good question. Kalau you nak tahu, ada orang memang tak nak kahwin dengan Umar. Umar khalifah. Dia nak kahwin dengan anak Abu Bakar As-Siddiq, Ummu Kulsum kalau tak silap. Dia send proposal. Ummu Kulsum tak nak. Ini anak Abu Bakar ni, kiranya patutnya geng lah, ni uncle yang kita kenal lah gitulah Dia cakap tak nak. Aisyah akan terkejut. Kau ni Umar nak kahwin kau tak nak? Tak nak lah, dia kasar ni. Dia keras gitulah. Sebab Umar pun cakap, kalau bukan sebab anak aku takkan kahwin katanya. Sebab maknanya Umar ni bukan romantik sangat lah. Memang style dia gitulah kot. Wallahualam. Dia orang yang hardcore lah, straightforward punya lah. Arab betul, Quraisy. Dia dari Banu Adi. Tapi Nabi kata pasal apa tau? Nabi cakap pasal Umar, kalau ada Nabi selepas aku, engkau lah orang dia. Jangan anggap Umar tu kasar nak pukul orang je. Jangan gitu. Dia sendiri, peribadi dia nampak macam tu dah. Orang gerun dengan dia. Satu hari Nabi tengah borak-borak dengan perempuan-perempuan dari Quraisy. Dia orang datang rumah Nabi lah, senang cerita. Perempuan ni kalau sembang dengan Nabi, dia akan kecoh-kecoh sikit. Kan kalau relax, so diorang akan bersahut-sahut lah. Nabi, aku ada soalan, aku pun nak tanya. Suami aku pun macam tu. Faham tak? Perempuan ni secara umum, kalau you nak faham lah, saya memang belajar psikologi kan. Kalau you perasan, kalau perempuan bercakap, kalau lima perempuan bercakap, kan kadang-kadang 3 orang bercakap satu masa. Kalau lelaki, seorang cakap 5 orang dengar. Kalau dia terlebih cakap, kawan dia cakap jap, tapi aku pun dia akan stopkan kawan dia. Perempuan dia tak stop kawan dia, dia terus cakap je. Dengar tak dengar tu cerita lain. Aku nak cakap. Kau perasan ke benda ni? Nanti lepas ni kau akan perasan. Kalau kenduri ke apa, cuma cakap. Aku tak habis lagi ayat aku, kau dah sambung. Contohlah, suami aku tak sihat ni, dia macam demam. Betul lah, ni memang dah musim pun. Kata, anak aku pun. Ni tak habis lagi. Dia nak habis, dia akan habis, dia overlap. Lepas ni korang akan lagi perasan. Lepas ni korang akan terdiam sikit. Saya perasan dia. Kalau cakap nanti, ni yang Dr. Syafiq cakap tu. InsyaAllah. Zaman 1400 tahun dulu, perempuan yang sama. Psikologi kita berbeza, itu je. Dan perempuan tak kisah sama-sama diorang macam tu. Kalau kita cakap, kawan kita pun cakap, aku tak nak cakap lah. Kalau lelaki, kau cakap lah. Kalau kau tak nak dengar, apa-apa aku cakap. Lelaki punya style. Perempuan tak, aku nak cakap. Kalau kau suruh ulang, aku ulang. Tak apa. Sebab perempuan enjoy bercakap sebenarnya. Okay, psikologi kita berbeza lah 1400 tahun, perempuan pun tetap perempuan. Jadi bila dia duduk dengan Nabi, sesi perempuan saja, suka hati dia orang lah. Tapi nak juga ya aku sahut. Umar terdengar bunyi bising dalam rumah Nabi. Jadi dia lalu, dia pun bagi salam, Assalamualaikum. Dia bagi salam je, perempuan yang tengah tu terus tak ada bunyi, kosong. Dan dengan ramai-ramai ni terus macam menyorok belakang Nabi gitu lah. Kemudian Nabi kata masuklah Umar. Bila Umar masuk aja, Nabi tengah senyum, macam kita gelak kan. Nabi sebab Nabi nampak semua ni kan. Umar cakap tengok Nabi kalau senyum mestilah handsome, betul tak? Nabi kan manusia terbaik kan. Orang memang rindu dengan muka Nabi ni. Umar kata apa? Semoga Allah buat engkau senyum sampai bila-bila. Sebab senyuman tu memang manis kan. Lepas tu Nabi tanya Umar, kau tak nak tahu ke kenapa aku senyum? Yelah, kau tak nak tahu kenapa Nabi? Dia pun cerita, perempuan ni tadi tengah bising tu. Dia tengah macam-macam lah kan, kecoh. Bila kau dengar suara kau je, diorang diam dan terus menyorok. Lepas tu Umar, kemarahan dia start marah dia. Pada Umar, ini tanda tak respect kepada Nabi. Pada Umar, diam tu bagus lah. Dia faham, di awal-awal Islam, itu maksudnya respect. Bila aku jalan kau diam. Dia faham macam tu lah. Dia tengah belajar lah ni daripada Nabi. So, dia marah kat perempuan-perempuan ni. Hey, musuh kepada diri kamu masing-masing. Faham? Why are you becoming a bad person gitulah kan? Engkau respect dekat aku tapi tak respect kat Nabi. Maksudnya aku datang kau diam. Kenapa dengan Nabi kau tak boleh nak be proper? Alhamdulillah, salah satu perempuan tu berani nak jawab. Dia cakap apa? Nabi lembut, engkau ni kasar, katanya.
So we are afraid of you, bukan respect kan. Sebelum Umar nak sambung lagi, dia ada jawapan. Nabi akan halang. Nabi kata, biarlah mereka Umar, diorang takut dengan kau. Jangankan diorang, syaitan pun takut dengan kau. Korang pernah dengar hadis ni? Inilah cerita sepenuh dia. Syaitan pun, kalau Umar, kalau kau ambil satu jalan, jalan P. Ramlee 1, syaitan akan tengok, oh Umar, P. Ramlee 2. Syaitan akan berjalan lain. Dan kalau you nak tahu, ulama' banyak cakap benda ni. Dia kata apa? Syaitan ni putus asa dengan Umar. Cuba nak bisik Umar, kata, biar rubbish, tipu aku. Umar gitu. Dia rasa something je dah, jangan tipu aku, get lost. Tahu tak? Kan kita kena bisikkan. Contoh bisikan dekat cik ustaz-ustaz ni, hebat juga yang kau. Bisikan. You faham tak? Kita punya iman memang macam ni, fluid. Betul tak? Sekejap je you macam beriman, kejap tak ada beriman nak tidur. Tadi baru nak nangis ni, jangan cerita pasal Hamzah. Pasal tu dia boringnya lecture ni. Kan macam tu sekejap ni kan. Very fluctuant. Umar, dia boleh perasan bila tengah down tu, dah yang kau jangan tipu aku. Jangan get lost. Pernah sekali bila Umar atas mimbar, sebelum cakap pasal mimbar kan Umar kata macam respect tu kan. Abdullah ibnu Umar yang pernah minum darah bekam Nabi tu, dia waktu umur 6-7 tahun, dia pernah minum bekam darah Nabi lah. Nabi tak suruh pun, dia ingat itu cara yang terbaik untuk dispose darah Nabi. Tak apa, kita cerita lain lah, nantilah. Abdullah ibnu Zubair. Saya sebut apa tadi? Buang Abdullah ibnu Zubair. Okay. Dia memang terkenal orang yang tak ada break. Dia ada tekan minyak aje. Okay. Zubair okay. Ibnu Zubair. Kononnya lah, lepas dia start minum darah Nabi semua, dia akan jadi panas tau. Maksudnya dia akan sentiasa ke depan aja. Sebab ada kenabian dalam dia, macam tak sesuai. Dia badan dia Exora, badan dia wajah enjin BMW Ferrari, faham tak sesuai. Jadi dia akan laju sangat. Itu ulama' cakap ni, dia tak katalah enjin ni. Soalnya macam tak sesuai darah Nabi dalam dia. Dia masa dia muda-muda, umur 6-7 tahun, budak-budak akan main kat tepi jalan, tengah jalan. Umar akan lalu, budak semua Umar, faham tak? Tepi, pakcik-pakcik datang, budak semua akan zup lari. Umar kali pernah lalu, budak semua lari. Dia dah biasa dah, di jalan budak semua akan lari. Dia biasa. Satu hari dia jalan, atas tu budak tengok dia macam ni. Budak tu kat situ. Umar kata, kau tak nak lari ke? Inilah Abdullah ibnu Umar kecil ni. Abdullah ibnu Zubair. Ibnu Zubair kata, kenapa aku nak lari? Yelah, budak lain semua lari. Tu Ibnu Zubair kata, buat apa nak lari? Jalan luas. Kalau nak jalan lah sana. Power lah. Bukan aku halang kau, jalan lah kalau nak jalan. Masya Allah. Umar cakap apa? Kau memang anak bapak kau. Kau memang anak bapak kau. Sebab Zubair ibnu Awam terkenal sebagai memang panglima lah. Dia memang, dia boleh main pedang dengan dua tangan tau. Dia memang bunuh orang left and right punya. Jadi kau memang anak bapak kau lah, Zubair ibn Awam. Umar pernah sekali atas mimbar. Kan saya kata syaitan dah putus asa dengan dia. Satu hari kan, masa dia jadi khalifah, tiba-tiba dipanggil orang. Mari sini, aku nak cakap sikit. Jadi orang akan berkumpul kat Masjid Nabawi. Dia akan naik mimbar, Assalamualaikum, aku Umar. Dia khalifah ni. Nabi dah wafat, Abu Bakar dah wafat. Dia kata, aku dulu, tiba-tiba cerita pasal cerita dulu. Dulu waktu aku muda, aku mengembala kambing katanya. Aku akan ambil upah untuk makcik-makcik aku. Makcik aku akan suruh aku kerja daripada pagi sampai kena dekat maghrib. Bila aku bawa kuda kambing-kambing ni kat diorang, mesti kita expect duit banyak. Kerja panjang tu. Dia akan bagi aku 1 coin, macam bagi 50 sen lah. Bila aku tengok duit tu, cakap, ya Allah, teruknya hidup aku, faham tak? Aku kerja punya panjang ni je aku dapat, dan aku akan balik rasa hampa katanya. Rasa macam hidup aku teruk lah. Dan aku selalu kena pukul dengan bapak aku dulu. Bapak dia keras dengan dia. So kita boleh faham, bila kita keras dengan anak, anak kan jadi keras lah. Logik lah kan. Bapak dia sangat tegas dengan dia lah. Dia kata hidup aku rasa hidup aku tak guna.
Saya nak tanya, apa cerita ni sebenarnya? Apa Umar cuba nak buat? Kumpulkan orang, cerita pasal dia dulu teruk, faham tak? Dia dulu pengembala kambing dan dia dapat gaji yang sikit. Macam apa cerita, apa dia punya pengajaran kan? Seorang sahabat Nabi yang lain dengar je lah, macam kira ada khalifah nak cakap, dengar je lah kan. Umar pula tu, satu orang yang rasa sama taraf dengan Umar, berani dengan dia tarik baju Umar. Siapa? Abdurrahman Ibn Auf. Dia tarik baju Umar, kata, apa kau buat? Bila Umar turun daripada mimbar, habis cerita, ceramah dia habis. Macam apa pelajaran? Why kan? Kau buang masa orang, kau macam rendahkan diri kau, faham tak? Kau khalifah, apa nak cerita dulu gembala kambing? Dah lah, habis lah. Dia tarik baju dia, kau cakap apa bang kan? Betul? Ni apa sembang benda-benda macam ni? Umar cakap apa tau? Tadi syaitan bisik ke hati aku. Dia kata, kau ingat dulu kau teruk, tak ada siapa dengar cakap kau. Kan dulu dia pengembala kambing, makcik dia bagi 50 sen, dia kena diam, betul tak? Dan bapak kau selalu pukul kau. Kira kau akan rasa down kan? Tapi kau bayangkan sekarang, kau khalifah, engkau orang nombor 1 dalam Islam. Betul lah, Nabi dah tak ada. Khalifah is the first person. Macam dia ganti Nabi, dia sebenarnya Khalifatul Rasulullah, faham tak? Dia pengganti. Khalifah maksud pengganti. Maksudnya dia ambil tempat Nabi ni. Jadi bunyi suara tu kata apa? Hebat kau Umar sekarang kan? Siapa yang berani tala kepala kau sekarang, faham tak? Nobody. Dulu orang pukul kau, sekarang siapa berani buat apa kat kau? Jadi dia macam nak naikkan dia punya ego tau. Dia tahu ini syaitan. Dia kata syaitan nak tipu aku. Sebab tu aku nak kumpul semua orang, aku nak ingatkan diri aku depan semua orang, dulu aku siapa. So that I remind myself, dulu aku orang biasa je. Sekarang kejap je Allah bagi, nanti akan hilang lah. Betul tak syaitan memang putus asa dengan orang macam ni? Tak ada can lah. Tak ada can. Baru nak bagi ego sikit, dia akan hancurkan ego dia cepat-cepat. Baru nak up sikit, dia akan hancurkan. Jangan tipu aku lah. Jangan tipu aku, tahu kau nak tipu aku kan? Ya, dia hentam je kan. Allahu Akbar. Itulah Umar Ibn Al-Khattab. Kenapa saya cerita pasal Umar semua? Okey, ini semua background story sebenarnya. Ini kisah dia. Oh, itu sebenarnya nama bapa dia. Umar Ibnu Al-Khattab. Itu gelaran bapa dia sebenarnya. Dia Al-Faruq. Pembeza. Boleh follow Itu background tu. Okay, so kita dah macam ada idea pasal Umar. Perasan tak bila kita belajar, benda yang 2D dia akan jadi 3D. Betul ke? 2D macam Muhammad, Mim Ha Mim Dal, Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Beriman. Muka Nabi macam mana? Kulit Nabi, rambut tak tahu, perangai tak berapa tahu, faham tak? So dia jadi 2D, macam atas kertas je. Bila kita belajar macam ni sejarah sikit, saya buat apa yang saya mampu. Nanti you belajar lagi, you akan baca, you akan dengar ustaz lain apa. Dia akan build karakter tau. Seolah-olah Nabi tu akan berdiri di depan you. Real lah. Real. Sebab itu baru kita boleh kata laukana bainana kan. Kalaulah dia di sisi kita, kata tak? Baru real. Maknanya kita kenal tau. Bila kita nak buat sesuatu kan, kita kata kalau Nabi duduk sebelah aku ni, malu ni kau. Contoh kita nak mula maki hamun anak kita kan. Nak mula, engkau ni anak paling tak. Kalau Nabi ada sekarang, malu aku. Tak dia. Gitulah. Tapi macam mana kita nak ada the 3D of all the character ni? Umar, Abu Bakar, Osman. Belajar kan? Dengar kisah dia orang. Sikit-sikit dia akan build lah karakter mereka. Okay? Tak tahulah korang faham ke tidak. Muka macam confused lagi. Tahun 5 Hijrah, 5 kenabian, waktu nak pergi travel ke Habasyah kan. Sebelum nak travel ni, seorang perempuan namanya Laila ya. Background for this story. Background story tu semua Umar tu pasal cerita kisah Laila ni. Kan kisah Laila dan Umar. Kini cerita dia. Laila tengah packing barang. Satu orang Islam awal, masuk Islam awal, dan dia tengah nak pergi ke Ethiopia sekarang. Dia nak pergi hijrah lah. Laila tengah packing barang. Tapi you kena faham tau, orang Arab dekat Mekah bukan everyday travel. Dia ada musim-musim dia. Dan bukan semua orang kaki travel.
Dia ada businessman, this businesswoman gitulah yang akan travel. So Umar, sebab Laila ni dia family dia dari Banu Adi. So Umar jalan-jalan tengok, Laila apa siapa packing-packing ni? Saudara ni, sepupu dia. Ni Laila ni packing-packing nak pergi mana? Laila dengan marah dia tengok dia. Nak pergi jauh lah. Kenapa? Sebab orang macam kau. Bukan senang tu nak marah dengan gangster ni. Tapi biasanya perempuan lebih berani dengan gangster. Perasan tak? Sebab gangster tak pukul perempuan. Gangster yang gentleman tak pukul perempuan. Dia akan cakap, perempuan tutup mulut. Dah cukup. Kalau lelaki sikit je dia pang tu. Betul tak? Kalau gangster ni betul, kalau lelaki kurang ajar dengan dia, memang matilah. Kalau perempuan dia akan cakap, tutup mulut kau. Dia akan, gangster pun akan pergi. Sebab pukul perempuan dia tak gangster lah dia. So itu kelebihan perempuan. Dia berani cakap. Tak apa, gangster tu tak akan pukul dia punya. Pukul je, hilang jawatan gangster dia. So Laila berani cakap kat Umar depan muka dia. Kau tahu tak kenapa aku nak hijrah, nak pergi jauh, pergi Ethiopia, tahu tak? Umar terkejut. Apa saya nak pergi jauh-jauh? Kan orang tak pergi. Saya saja hijrah ni. Ingat tak saya kata pasal polis, pasal family? Umar terkejut. Pasal apa? Duduk sini lah, pegang ni, jauh-jauh sangat. Pasal orang macam kau lah, dia kata. Apa pasal pula? Yelah, kau dah seksa family kami, apa semua. Kami tak larat dah tengok sini, semua ni. Nak jadi orang Islam pun susah. Maka kami nak bawa diri kami dan agama kami pergi jauh-jauh sebab orang macam kau. Umar terkejut. Tahu Umar cakap apa? Dah seteruk itu ke keadaan Mekah? Umar faham satu je. Memang ada agama baru, Muhammad murtad. Dan memang ada 20 orang yang masuk Islam, aku faham. Dan memanglah hamba kami yang murtad, kami pukul lah, normal lah tu. Pada dia, aku pukul hamba aku, engkau rasa sakit hati. Pada orang Islam, you pukul orang Islam, saudara kita, saudara kami, betul tak? Beza tau. Itu Umar kata, has it gone that far? Macam dah teruk sangat ke? Laila kata, ya dah teruk sangat. Kami tak sanggup dah duduk sini, kami nak pergi jauh lah. Dan hari ini Umar akan lembut hati. Jaranglah Umar yang akan slow ni. Bila Laila kata kami nak jalan jauh dah ni, dia kata apa? Semoga Allah berkati jalan kau ni. Umar doakan, may Allah mudahkanlah urusan you. Kalau Umar turun jalan lah. Jadi Umar terimalah alasan perempuan ni. Dan dia doakan pula tu. Korang terkejut tak kalau Umar sebut Allah? Terkejut ke? Siapa terkejut? Dah, siapa yang datang kelas malam patutnya tak terkejut lah. Sebab kita dah yakin bahawa mereka memang beriman dengan Allah. Tapi iman kepada Allah dan kita Allah sahaja. Itu beza kita dengan mereka. So bila dia cakap semoga Allah mudahkan urusan you, Laila jadi berbunga-bunga lah hati. Umar doakan kami, tahu tak? Umar yang sentiasa mesti aku pancung kepala kau. Umar tu kata, you know what, semoga mudahlah. Kesian kau. Macam kesian kan? Seolah-olah hati Umar dah lembut sikit, tahu tak? Jadi Laila tak sabar tunggu suami dia balik. Nak cerita ni, bila suami dia balik, apa nama suami dia? Rabi'ah. Rabi'ah ke? Tak sebut Amru ibn Rabi'ah ke? Betul, Amru ibn Rabi'ah ataupun Amir ibn Rabi'ah. Betul. Bila suami dia balik, isteri dia tak sabarlah nak cerita. Tahu tak, tadi Umar datang, aku marah dia, dia doakan aku macam benda baik lah, something, ada improvement lah pada Umar. Suami dia dengar lah cerita isteri dia one after another ni, step by step ni. Suami dia faham dah, apa benda dalam otak kau ni. Apa benda dalam otak Laila? Seolah-olah Umar ada peluang kan masuk Islam, betul tak? Dia nak jadi baik dia ni bang, dia okey ni bang kan. Abang ni kata, Laila, kejap, stop. Dia stopkan Laila daripada halfway lah. Engkau ada harapan ni Umar masuk Islam katanya. Itu ke yang kau tengah cuba nak sampai kat aku ni? Yang kau happy semacam ni? Maknanya suami dia memang skeptik lah. Engkau ada harapan benda ni? Seriously? Dia kata, wallah, keldai di rumah bapak dia akan masuk Islam dulu sebelum Umar. Maknanya apa? No way man, no way. Muka macam Umar tu jangan harap.
Kita anggap dia gangster yang muka penuh dengan tattoo lah. Dah bunuh 50 orang, faham tak? Dah dadah sampai 15 tahun dah isap dadah, faham tak? Kita anggaplah gitulah. Memang Umar kaki minum pun, itu confirm. Dia kuat minum arak sebenarnya. Nak ceritanya, pada mereka waktu itu Umar ni gangster besar. Muka macam ni masuk Islam je. Chief lah, one of the chief lah. Tak logik lah. Tak logik muka gini lah. Tapi you know what? Allah lebih sayang kepada Umar. Suami dia kata keldai akan masuk Islam dulu tau. Dalam keadaan tu Allah akan bagi juga hidayah kepada Umar Al-Khattab. Dan Nabi akan doa tau, nak tunjukkan betapa Umar ni kira taraf-taraf mafia jugalah, sister. Like you say lah. Sister apa ni, puan, apa nama puan your name? Sahirah So like you say lah, mafia kan. Abu Jahal is mafia lah, confirm lah. Nabi pernah doa, ya Allah, masukkan Islam di antara dua Umar ini. Sebab Abu Jahal namanya Amru ibnu Hisham. Amru Ain Mim Ra. Umar pun Ain Mim Ra juga. Same root word. So you know what? Ya Allah, bagilah salah seorang daripada mereka ni untuk tolong aku. Dan Nabi sebut, yang lebih engkau sayang. Bagilah hidayah kepada one of them yang lebih engkau sayang. Ternyata Allah lebih sayang Umar Al-Khattab. Abu Jahal akan mati dalam Perang Badar tahun 2 Hijrah. Okey, itu kisah Laila dan Umar. Lain tak nak cerita dah. Hijrah kedua, yang satanic verses tu saya tak nak cerita lah ni. Tu panjang lah tu. Hijrah kedua, kita akan berhenti pukul